Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam topik 3.3 Formula Kimia. Formula kimia ialah perwakilan sesuatu bahan kimia dengan menggunakan huruf bagi mewakili atom dan nombor subskrip untuk menunjukkan bilangan setiap jenis atom yang terdapat dalam entiti asas bahan itu. Jadi dalam satu formula kimia dikata ada huruf dan juga ada nombor subskrip. Contohnya, serbuk sulfur. Sulfur, formula dia adalah S. Huruf dia punya simbol adalah S. Kemudian ada 8 kan kat tepi ni. 8 ni menunjukkan dalam satu molekul sulfur terdapat 8 atom. Jadi kita tulis dia S8. 8 ni ialah nombor subskrip lah. Apa maksud nombor subskrip? Nombor yang berada sedikit di bawah dan dia lebih kecil. Bahan magnesium, formula kimia dia adalah Mg. Bahan gas oksigen, formula kimia bagi gas oksigen ialah O2. Formula kimia menunjukkan magnesium hanya terdiri daripada atom magnesium sahaja. Formula kimia bagi oksigen pula menunjukkan molekul gas oksigen terdiri daripada 2 atom oksigen. Sebatian. Bahan ialah air. Formula kimia bagi air ialah H2O. Nombor subskrip menunjukkan 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. Nampak? H2O. H ada 2. Hidrogen ada 2 dan oksigen ada 1 atom. Bahan aluminium oksida. Formula kimia Al2O3. Nombor subskrip menunjukkan setiap 2 atom aluminium bergabung dengan 3 atom oksigen. Formula empirik. Formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam sesuatu bahan. Awak wajib hafal definisi bagi formula empirik kerana definisi formula empirik adalah soalan yang famous dan kerap ditanya di dalam ujian dan juga peperiksaan. Masa awak bagi definisi, awak wajib juga menyatakan definisi yang lengkap. Student suka cakap, bila soalan tanya formula empirik, definisi formula empirik, student akan cakap apa? Nisbah paling ringkas. Itu je jawapan dia. Mana boleh? Formula empirik adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam sesuatu sebatian. Bagi cikgu, awak akan lebih mudah hafal definisi ini sekiranya awak faham apakah itu formula empirik. Formula yang kedua adalah formula molekul. Formula molekul pula ialah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap jenis unsur yang terdapat di dalam satu molekul sesuatu bahan. Jadi beza dia kat sini, formula empirik ni dia akan tunjukkan bilangan tu dari segi nisbah yang paling ringkas. Manakala formula molekul pula dia menunjukkan bilangan sebenar bagi setiap atom. Rajah 3.11 menunjukkan molekul dan formula empirik bagi glukosa. Formula molekul glukosa ialah C6H12O6. Formula molekul, maksudnya formula yang sebenar lah. Dia menunjukkan bilangan atom yang sebenar. C dia ada 6, H ada 12 dan O ada 6. Ini adalah bilangan sebenar bagi setiap atom dalam molekul glukosa. Formula menunjukkan satu molekul glukosa terdiri daripada 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Di sebelah kanan ni pula ialah formula empirik bagi glukosa. Formula empirik bagi glukosa ialah CH2O. Formula ini menunjukkan bahawa nisbah paling ringkas bilangan atom karbon kepada atom hidrogen dan atom oksigen ialah 1:2:1. Bilangan yang sebenar ialah
Cikgu tunjukkan Untuk glukosa, C kena ada 6, H kena ada 12, O kena ada 6. Jadi nombor-nombor ni kita boleh ringkaskan. 6, 12, 6. So kita boleh bahagi dengan 6 kan? So 6 bahagi 6, 12 bahagi 6, 6 bahagi 6. That's why kita akan dapat 6 bahagi 6 ialah 1. So C 1. H 12 bahagi 6 ialah 2. So H ada 2. O pula 6 bahagi 6 adalah 1. Ingat dalam formula kimia 1 tidak ditulis. Jadi bila kita tak tulis 1 dia akan jadi C H 2 O. So ini adalah formula empirik. Jadual 3.3 menunjukkan formula molekul dan formula empirik bagi beberapa bahan. Ya, kat sini awak akan nampak nanti ada bahan yang formula molekul dan formula empiriknya sama, tak berubah. Kenapa dia tak berubah? Kerana dah tak boleh diringkaskan lagi. Contohnya, air. Formula molekul bagi air ialah H2O. Formula empirik bagi air juga adalah H2O. Ini menunjukkan yang bilangan tu dah tak boleh diringkaskan lagi. H ada 2, O ada 1. Jadi kita boleh bahagi dengan 1. Kan? Bila kita bahagi 1, kita still akan dapat bilangan yang sama. Amonia, gas amonia NH3. N ada 1, H ada 3. So macam mana nak ringkaskan? Kita bahagikan dengan 1 kan? 1 bahagi 1, 1. 3 bahagi 1 juga 3. Jadi formula empirik bagi amonia juga adalah sama dengan formula molekulnya. Bagi hidrazin, N2H4. So kat sini 2 dengan 4 kita boleh ringkaskan kan? So kita boleh bahagi dengan 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1 H. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi formula empiriknya adalah NH2. Bagi propena, C3H6. So kita boleh bahagi dengan 3. Dapatlah CH2. Benzena, C6H6. Kita bahagikan dengan 6 setiap satu ni dan kita akan dapat C1H1. Penentuan formula empirik. Formula empirik diperoleh melalui analisis peratus komposisi sesuatu bahan. Hal ini dilakukan dengan menentukan nisbah paling ringkas bilangan atom setiap unsur yang berpadu melalui eksperimen. Jadi, kalau belajar formula empirik, awak kena ingat ada pengilaan. Contoh 14, 1.35 gram aluminium berpadu dengan 1.2 gram oksigen untuk menghasilkan aluminium oksida. Apakah formula empirik aluminium oksida? Jadi, yang ini ialah sebatian kita, aluminium oksida. Right. Untuk buat formula empirik, cikgu wajibkan awak melukis jadual. Jadual awak mesti terdiri daripada 3 atau lebih kolom. Kalau sebatian tu terdiri daripada 2 bahan, jadi awak akan ada 3 kolom. Kalau sebatian tu terdiri daripada 3 bahan ataupun 3 unsur, awak kena ada 4 kolom. So kat sini aluminium oksida bermaksud unsur yang terlibat adalah aluminium dan juga oksigen. Kita ambil GSAM dia. Okay. GSAM bagi aluminium berapa? Diberi dalam soalan 1.35 gram aluminium. Jadi GSAM, unit mesti ada ya, gram. Aluminium adalah 1.35. GSAM bagi oksigen. Okay, kat dalam soalan ada tak? Okay, berpadu dengan 1.2 gram oksigen. So ini adalah GSAM oksigen. Bilangan mol atom. Awak nak dapatkan bilangan mol, cuba ingat kembali macam mana nak dapatkan bilangan mol. Okay, bila awak diberi GSAM, untuk dapatkan bilangan mol, GSAM kena bahagi dengan GSAM molar. Ini kita dah belajar dalam topik kita minggu lepas. Jadi bilangan mol untuk aluminium ialah GSAM dia 1.35 gram bahagi dengan GSAM molar aluminium iaitu 27.
awak dapat bilangan mol aluminium ialah 0.05. Bilangan mol bagi oksigen 1.2 bahagi 16, 1.2 gram oksigen bahagi dengan gisim molar oksigen ialah 16. Jadi 0.075. Step yang seterusnya, awak kena buat nisbah bagi mol atom. Perhatikan bilangan mol. Okey, kemudian awak pilih antara dua ni yang mana bilangan mol terendah. Adakah 0.05 atau 0.075? Yang mana yang paling rendah? Of course lah, aluminium ni kan yang paling rendah 0.05. Jadi bilangan mol dia awak bahagikan dengan bilangan mol terendah. 0.05 ni bahagi dengan 0.05. Yang ni sebab dia terendah. Sama dengan 1. Manakala untuk oksigen bilangan mol dia 0.075. Right, awak akan bahagi dengan bilangan mol terendah iaitu 0.05. Dapatlah 1.5. Kita akan tukarkan nombor ni menjadi nombor bulat. So 1 dengan 1.5, macam mana nak jadikan nombor bulat? Kita darab dengan 2. 1 ni awak darab dengan 2, 1.5 pun darab dengan 2. Jadi 2 dan 3. Jangan lupa untuk tulis formula empirik. Ayat ni wajib ditulis. Formula empirik aluminium oksida ialah, tengok ya, sini Al. Al, berapa bilangan dia? Last kali kan awak dah kira nisbah mol dia ialah 2. So tulis Al2, O, berapa bilangan dia? 3. So Al2O3. Formula empirik aluminium oksida ialah Al2O3. Rajah 3.14 menunjukkan penghitungan gisim magnesium dan oksigen di dalam magnesium oksida. Actually, awak akan belajar lebih detail lagi tentang ini dalam eksperimen kita nanti. Eksperimen yang melibatkan tindak balas antara logam magnesium dan juga oksigen. Nanti awak akan diberikan pita magnesium dan awak akan panaskan pita magnesium tu sehinggalah pita magnesium tu menjadi magnesium oksida. Gisim ini ditentukan sebelum tindak balas berlaku. Maksudnya awak kena timbang dulu gisim magnesium sebelum awak panaskan. Gisim ini dihitung sebagai perbezaan antara gisim magnesium dengan magnesium oksida. Gisim ini ditentukan selepas tindak balas berlaku. Bagi logam reaktif seperti magnesium, logam hanya perlu dipanaskan sedikit sebelum dapat bertindak balas dengan oksigen di udara. Logam magnesium ni dia lebih reaktif. Dari segi lebih reaktif kan, kita biasanya kalau kita guna perkataan lebih, mesti kita bandingkan lebih reaktif daripada apa. Sebenarnya magnesium dia lebih reaktif daripada hidrogen. So semua unsur atau bahan yang lebih reaktif daripada hidrogen, kita akan guna kaedah ni. Logam tu kita panaskan untuk menghasilkan logam oksida. Rajah 3.15 pula menunjukkan penghitungan gisim kuprum dan oksigen di dalam kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida, kita akan tindak balaskan dia dengan hidrogen untuk membentuk kuprum dan juga air. Jadi pada awal tindak balas, kita kena tentukan gisim kuprum 2 oksida. Gisim oksigen dihitung sebagai perbezaan antara gisim kuprum 2 oksida dengan kuprum. Hasil yang terbentuk ialah kuprum. Jadi gisim kuprum ni akan ditentukan selepas tindak balas berlaku. Namun begitu, kaedah yang digunakan untuk menentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida tak sama dengan kaedah yang kita guna untuk tentukan formula empirik bagi magnesium oksida. Kerana apa? Kerana kuprum kurang reaktif terhadap oksigen. Tadi cikgu cakap bila kita sebut lebih reaktif atau kurang reaktif, kita kena bandingkan dengan sesuatu.
Yang ni pun sama. Kita bandingkan dengan hidrogen. So kuprum ni kalau dari segi kedudukan dia dalam siri kereaktifan logam, kuprum berada di bawah hidrogen. Jadi kuprum adalah kurang reaktif daripada hidrogen. Sebab dia kurang reaktif daripada hidrogen, kita tak boleh tindak balaskan kuprum dengan oksigen directly macam magnesium tadi. Magnesium kita boleh panaskan terhadap oksigen kan, panaskan dengan oksigen untuk menghasilkan magnesium oksida, tapi kuprum kita tak boleh panaskan kuprum dengan oksigen begitu saja. So, kita gunakan kuprum 2 oksida dan kita tindak balaskan dia dengan hidrogen. Tindak balas ni dipanggil sebagai tindak balas penurunan logam. Oleh itu, kuprum 2 oksida perlu dipanaskan dalam aliran gas hidrogen supaya hidrogen dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida tersebut. Okey, ini adalah contoh macam mana kalau soalan tu dia bagi formula empirik dan dia minta awak cari formula molekul. Formula empirik ialah formula yang ringkas kan. Formula molekul adalah formula yang sebenar. Kita baca soalan dulu. Satu sebatian mempunyai formula empirik CH2. Seperti sebelum-sebelum ni juga, make sure awak highlight atau gariskan maklumat yang dibagi. Jisim molekul relatif bagi sebatian tersebut adalah 56. So ini JMR dia 56. Apakah formula molekul sebatian itu? Macam mana cara nak buat? Awak tengok sini, kita letakkan formula empirik CH2, awak buat kurungan, awak letak N. Okay. N mewakili apa? N ni mewakili berapa bilangan sebenar nanti. Bila awak darab N tu dengan 2, dapat berapa? Awak darab N dengan 1, awak dapat berapa? Okay. Sama dengan JMR yang dia bagi. JMR dia adalah 56. So, CH2 ni awak masukkan JAR yang diberi. Ini JAR ni soalan memang akan bagi. H adalah 1, C adalah 12. So, C 12 tambah H 1. Dia ada 2 kan? So, 12 tambah 2. Darab dengan N sama dengan 56. So 12 tambah 2 ialah 14. Darab N, 14N sama dengan 56. N sama dengan berapa? Okay, 14 ni bawa ke sebelah kanan. Sini darab kan? So bila bawa sebelah kanan dia akan jadi bahagi. 56 bahagi dengan 14. Dapat berapa? 4. Betul tak? 4. Jadi apa maksud 4 ni? Ya, awak ambil rumus yang asal ni. Rumus yang asal ni awak masukkan nilai N. CH2 4. Jadi 4 ni akan darab dengan 2. 4 ni pun akan darab dengan 1. Berapa jawapan dia? C4 H8. Jangan lupa untuk tulis C4H8 ni adalah apa? Dia adalah formula molekul. Formula molekul ialah C4H8. Contoh seterusnya, 1.2 gram unsur Y, yang kita tanda dulu, bertindak balas dengan bromin untuk menghasilkan 6 gram sebatian dengan formula empirik YBr2. Apa maksudnya ni? Di sini 1.2 gram Y bertindak balas, kita tambah. Okay, tambah dalam kimia bermaksud bertindak balas. Bertindak balas dengan bromin Br2 untuk menghasilkan 6 gram. 6 gram sebatian dengan formula empirik YBr2.
Di sini dia bagi maklumat dalam bentuk GSIM. Sini tak ada maklumat, sini ada maklumat. Jadi 1.2 tambah berapa untuk menghasilkan 6 gram? Simple maths, betul tak? 1.2 tambah berapa BR2 untuk menghasilkan 6 gram? Dapat berapa? So 6 gram tolak 1.2 gram sama dengan 4.8 gram. Jadi BR2 di sini 4.8 gram. Jalan kira wajib tunjuk. Ini yang pertama. Adakah awak dah menjawab soalan? Soalan dia minta awak tentukan JAR, GSIM atom relative Y. Ini bukan GSIM atom relative tapi ini adalah GSIM bagi bromine. Kita nak JAR dia. Alright, ini step seterusnya. Bila melibatkan formula empirik, buatlah jadual. Okay, unsur. Unsur apa yang kita ada? Y dan juga BR. Kemudian row yang kedua kita kena tulis GSIM gram. Y GSIM-nya adalah 1.2 gram, BR pula 4.8 gram. Step yang ketiga ataupun row yang ketiga kita kena tulis bilangan mol. Kena kira lah bilangan mol ni. GSIM bahagi dengan GSIM molar. Jadi GSIM Y 1.2 bahagi GSIM molar bagi Y. Dia bagi tak GSIM molar bagi Y? Tak, dia tak bagi sebab dia suruh kita cari berapa. Alright. Manakala BR 4.8, sini 4.8 gram kan? Kita boleh bahagi dengan JAR BR sebab diberi dalam soalan 80. 4.8 bahagi dengan 80 sama dengan 0.06 mol. Perhatikan sebatian yang dia bagi. Y BR2 menunjukkan Y ada 1, BR ada 2. Jadi nisbah dia ialah Y1 BR2. Kita kena buat perbandingan dengan nilai asal. Ini nilai asal dia di sini. Okay, BR2. 2 ni mewakili 0.06. Yang ni awak tak boleh nak banding sebab tak ada nilai kan, belum boleh bahagi. Kat sini 2, nilai dia adalah 0.06. Jadi kalau 1, macam mana kita nak dapat nilai bagi nisbah 1 ni? 1 ni menunjukkan 0.06 ni awak kena bahagi dengan 2. 0.06 bahagi dengan 2. Jadi awak akan dapat 0.03. Bila dah ada macam ni, bolehlah awak kira berapa GSIM atom relative bagi Y. Yang ni yang awak nak kira kan? Kita kira JARY macam mana? 1.2 bahagi dengan Y sama dengan 0.03. So Y awak jadikan dia sebagai tajuk. 1.2 bahagi 0.03 sama dengan 40. Jadi JAR bagi Y ialah 40. Okay, so ada 1 step, 2 step, 3 step. Semua step wajib ditunjukkan, jangan kira dalam otak. Please show your step, show your calculation kalau awak tak nak kehilangan markah. Jadi kita tengok jawapan sebenar. Actually this one ada dalam buku teks awak. Penyelesaian, see dia buat 1.2 gram tambah GSIM bromine yang kita tak tahu tadi sama dengan 6 sebab hasil dia 6 gram. Right, dapat 4.8 gram. Andaikan JAR bagi unsur Y ialah X. Kalau awak tak nak andaikan, awak buat je macam cikgu tadi. Kalau nak bagi unknown, awak letak X boleh. Nak letak
W pun boleh. Okay, cuma jangan pilih huruf yang mengelirukan. Buat macam step yang cikgu bagi tadi, letak jisim, cari bilangan mol. Yang ni bilangan mol yang tak boleh kita cari. Right, kemudian kita ada berdasarkan formula empirik Y BR2, 2 mol atom berpadu dengan 1 mol atom Y. Dan buatlah yang macam tadi tu. Kalau 2 sama dengan 0.06, jadi 1 sama dengan 0.03. Alright, sehinggalah awak dapat JAR bagi Y ialah 40. Rujuk dalam buku teks. Kalau tak faham, tanya cikgu kemudian.